dan bekalan gas diluluskan DUN Sabah. Perinciannya terus saja bersama Muhammad Dia Sahlan di Kota Kinabalu. Silakan Dia. Baik, terima kasih Sahih. Dewan Undangan Negeri DUN Sabah meluluskan dua rang undang-undang RUU berkaitan penyerahan kuasa kawal selia bekalan gas daripada Kerajaan Persekutuan kepada Kerajaan Sabah hari ini. Speaker DUN Sabah Datuk Seri Panglima Hazim M. Yahya berkata dua usul tersebut diluluskan dengan suara majoriti. Kedua-dua RUU berkenaan iaitu RUU Suruhanjaya Tenaga Sabah dan RUU Bekalan Gas 2023 dibentangkan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor yang juga Menteri Kewangan Negeri. RUU Suruhanjaya Tenaga Sabah membolehkan Suruhanjaya Tenaga Sabah mengambil alih semua kuasa kawal selia untuk bekalan gas di darat, penggasan semula, penghantaran, pengedaran, penggunaan gas oleh pemegang lesen swasta dan runcit di Sabah berkuat kuasa serta-merta. Sementara itu, RUU Bekalan Gas 2023 yang juga dinamakan Enakmen Bekalan Gas 2023 berkuat kuasa serta-merta bermula hari ini. Enakmen ini adalah untuk mengadakan peruntukan perlesenan bagi pengimportan ke terminal penggasan semula, pemprosesan, penggasan semula, pengiriman, pengangkutan, pengagihan, peruncitan atau penggunaan gas dalam pembekalan gas melalui talian paip dan perkara yang berkaitan. Kedua-dua RUU ini akan melibatkan kerajaan negeri dalam perbelanjaan wang tambahan yang amaunnya belum dapat ditentukan. Sementara itu, Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor melancarkan laman sesawang Suruhanjaya Tenaga Sabah (EKOS) di Dewan Undangan Negeri Sabah. Ia bagi membolehkan sebarang permohonan berkaitan lesen, sijil serta hal-hal lain yang memerlukan kelulusan EKOS boleh dilakukan secara dalam talian. Berucap dalam majlis ini, Ketua Pegawai Eksekutif EKOS, Datuk Insinyur Abdul Nasir Abdul Wahid memberitahu laman sesawang dibangunkan bersama Unit Tenaga Negeri Sabah dan Sabahnet ini membolehkan orang ramai memperolehi pelbagai maklumat berkenaan sektor tenaga. EKOS merupakan sebuah badan berkanun Kerajaan Negeri Sabah untuk mengawal selia sektor tenaga, bekalan dan elektrik dari aspek ekonomi, teknikal dan keselamatan. Pengurusi Barisan Nasional BN Sabah Datuk Seri Panglima Bung Mutaradin dan Presiden Parti Warisan Datuk Seri Panglima Muhammad Syafi Abdal menyokong penuh langkah mewujudkan kerajaan perpaduan di negeri ini. Datuk Seri Bong Mukhtar dan Datuk Seri Muhammad Syafi dalam kenyataan berasingan berkata, langkah mewujudkan kerajaan perpaduan dicadangkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam pertemuan dengan pemimpin negeri ini di Kota Kinabalu malam tadi. Menurut Datuk Seri Bong Mukhtar, langkah mewujudkan kerajaan perpaduan di peringkat kerajaan negeri dilihat mampu meredakan suhu politik dan menstabilkan situasi politik di Sabah ketika ini. Harga jualan semen keluaran Syarikat Semen Industri Sabah Sdn Bhd CIS dinaikkan antara 5% hingga 15% daripada harga sedia ada berkuat kuasa 4 Januari lepas. Kenaikan tersebut memandangkan kos bahan mentah dan perkapalan yang tinggi, namun harga tersebut masih berpatutan dengan harga semen di negeri lain. Menerusi satu kenyataan, Pengurus Besar CIS Sumardi Muhammad Yusof memaklumkan kenaikan tinggi kos penghilangan semen telah pun berlaku terutamanya tahun lepas disebabkan faktor makroekonomi semasa dan peningkatan ketara mata wang dolar Amerika Syarikat AS. Jelasnya faktor luaran seperti kos pengangkutan dan pengukuhan dolar AS mempunyai kesan yang ketara ke atas CIS. Dalam pada itu, CIS komited membekalkan semen yang mencukupi dan berkualiti dengan mempelbagaikan produk keluaran semennya bagi memenuhi keperluan pengguna dan sektor pembinaan di negeri ini demi mencapai hala tuju Sabah Maju Jaya. Program pemantapan kawat kecakapan Organisasi Keselamatan Kebakaran. Satu lagi usaha untuk memperkukuh pasukan Organisasi Keselamatan Kebakaran atau OKK dalam aspek keselamatan. Ia yang dianjurkan Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM Sabah bertujuan memastikan anggota organisasi mempunyai asas pengetahuan berkaitan aspek pencegahan dan pengawalan kebakaran.
Justru Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor berkata, ia perlu diperluas di semua syarikat dan jabatan serta agensi kerajaan di negeri ini. Katanya setiap institusi mempunyai keperluan memperkukuh aspek keselamatan kebakaran dan ia boleh diperoleh melalui latihan bagi menghadapi situasi kecemasan sebenar sekaligus membolehkan tugasan dijalankan secara sistematik. Beliau berucap dalam majlis perasmian penutupan dan makan malam sempena latihan pemantapan Kawat Kecekapan Organisasi Keselamatan Kebakaran 2023 di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah, Kota Kinabalu. Teks ucapan beliau disampaikan Ketua Pengarah JBPM, Datuk Seri Muhammad Hamdan Wahid. Sebanyak 90 pasukan pelbagai agensi menyertai program sehari ini dengan pengisian seperti kawat operasi peralatan kebombaan dan teknik penyelamatan, kawat pemadam kebakaran dan kawat Iron Man. Baik, saudara, sekian dahulu perkembangan dari Sabah petang ini. Berita seterusnya kita kembali bersama Zahir di Angkasa Puri. Silakan Zahir. Terima kasih dia.